satu kali siang khatam, malam satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bonda, sedang penonton setia Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Terima kasih kerana terus menjadikan rancangan ini sebagai tatapan ayahanda, bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai santapan minda, santapan emosi, santapan rohani yang mana bila dah balik daripada tarawih tu pilih ini untuk nak dijadikan satu wadah, satu platform untuk nak tambah ilmu. Ini satu program yang kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama faham, kita sama-sama amal praktis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandarkan, berlandaskan kepada hadis-hadis sahih. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya Coach Jamil Wahab menjadi moderator untuk episod kali ini, iaitu bertajuk kelebihan tadarus dan khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dan macam biasa, bukan saya yang akan memudahkan hadisnya, yang akan memudahkan hadis yang akan kita bacakan pada malam ini adalah panel kita, guru kita bersama, iaitu Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya rasa berbesar hati dapat jumpa dengan doktor pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudi hadir ya. Alhamdulillah. Dan bila melihat kepada tajuk ini doktor, kelebihan tadarus dan khatam Quran, fokusnya pula dalam bulan Ramadan. Ya. Saya percaya diri saya juga, tuan-tuan perempuan penonton yang menonton rancangan kita ni, ada banyak persoalan. Nah. Which is kita pun nak ajak kepada ayahanda benda, tuan-tuan perempuan penonton sekalian untuk nak share. Teruskan share, teruskan kongsi agar ramai yang boleh dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ni, insya-Allah. Baik doktor, kita nak mulakan dengan saya membacakan hadis dahulu daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang paling pemurah dalam hal kebaikan, dan kemuncak sifat pemurah baginda adalah pada bulan Ramadan kerana malaikat Jibril datang kepada baginda pada setiap malam bulan Ramadan sehingga Ramadan berakhir. Baginda bertadarus Al-Quran kepada Jibril. Apabila Jibril berjumpa dengan baginda, maka baginda lebih pemurah dalam hal kebaikan daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 6. Baik doktor. Orang yang tak pandai bahasa Arab macam saya ni, bila baca kepada matan tu, baca sajalah kan. Tapi bila tengok kepada maksudnya doktor, kalau tengok pada awal tu Rasulullah SAW ialah insan yang paling pemurah. Lepas tu kat tengah-tengah tu tiba cerita tentang bila masuk Ramadan, berjumpa dengan malaikat Jibril, lepas tu bertadarus sampailah akhir Ramadan. Mungkin ini boleh jadi satu soalan pembuka. Lepas tu doktor boleh kongsikan tentang mesej hadis ini. Apa kaitan cerita awal-awal tu, cerita Rasulullah dia seorang yang pemurah. Dan tu kemuncak pemurah pula ceritanya belajar Quran. Falyatafadhal doktor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. Sadaqallahul Azim. Terima kasih pada Coach Jamil
Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat berahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperpanjangkan umur kita dan amal saleh insya-Allah sepanjang Ramadan ni. Amin. Tuan-tuan, muslimin muslimat berahmati Allah sekalian. Kembali kepada soalan Coach Jamil tadi ya. Berkenaan dengan hadis ini yang menyebutkan tentang Rasulullah ni ajwadun nas. Ya. Ajwad maksudnya paling pemurah. Kemudian di tengah tu disebut tentang poin perbincangan kita itu tadarus di antara Jibril alaihissalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahagian ketiga itu Rasulullah terus menjadi seorang yang pemurah, bahkan lebih lagi selepas pertemuan dengan Jibril. Makna dalam Ramadan ni lebih hebat. Pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian rahmat Allah sekalian. Yang pertama sekali ialah Ustaz nak sebut secara ringkas tentang bagaimana pemurah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini dia ada satu sifat, iaitu dia tak boleh menyimpan harta. Okey. Sebab itulah Coach Jamil, kalau kita perasan di dalam bila Rasulullah sudah wafat, yang tinggal hanya beberapa benda yang sedikit. Dan tuan-tuan, misalnya inak bekas ambil wudu. Kemudian ada kuda kata, lepas tu ada pedang. Itu saja. Lepas tu cerita tanah sadak di antara Fatimah dan Abu Bakar itu tak apalah. Tapi nak beritahu yang sedikit-sedikit sahaja. Tidak kata berapa juta. Dan emas banyak mana. Tak ada. Itu tidak ada. Kenapa tuan-tuan? Kerana ajwadun nas, sifat Nabi ni bila datang harta kepada dia, dia akan bagi. Sebab itulah hujung hadis itu dia kata rih al-mursalah. Iaitu seperti mana angin yang bertiup. Macam itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata dia tak simpan kepada anak isteri dia. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkaui semua keyakinan manusia. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan beri kepada dia seorang rasul yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan Rasulullah. Sehingga Aisyah pernah menceritakan, sebab Rasulullah ni dia ada satu kelebihan yang Quran telah tetapkan, Allah telah tetapkan, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim dari juz 9 tuan-tuan. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul ila akhir ayat. Bila ada harta ghanimah datang, maka Rasulullah berhak khumusahu 1/5. Bila sampai harta itu, maknanya Nabi kata simpanlah sebab memang hak Nabi SAW. Tapi tuan-tuan tak. Rasulullah bagi sehingga habis. Bila habis tu dia rasa ada benda tertinggal. Malam tu gelisah. Tak boleh. Aisyah kata, kenapa ya Rasulullah? Aku rasa ada lagi lah. Ada lagi tinggal nak simpan. Tak. Pergi bagi. Allahumma tuan-tuan, ini sifat orang apa sebenarnya begini tak? Punya kehebatan sampai ke tahap ini tuan-tuan. Kalau kita tak dapat semua, dapat sebahagian kecil, alhamdulillah. Ramadan ni tuan-tuan, kita sedekahkan setiap hari, berapa kita boleh. Katakanlah RM10, RM10. Sebab confirm pergi bazar Ramadan lebih RM10. Harus. Jadi dengan sebab itu, sedekahkan secara tetap. InsyaAllah ini menjiwai apa kita bincang pada hari ini. Baik, satu. Yang kedua, saya tak nak panjang lambat itu sebab kita punya perbincangan khusus ialah pada tadarus talaqi ni. Tuan-tuan, Jibril alaihissalam setiap kali Ramadan akan datang secara khusus. Hari biasa tu datang juga tapi kadang selang-selang kan. Tapi yang Ramadan akan datang secara khusus untuk bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu mengulang kaji. So, Rasulullah ini walaupun seorang rasul, beliau ni manusia. Jadi sifat manusia masih ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu diulang kaji bacaan Al-Qurannya setiap tahun. Tahun pertama, kedua sampailah tahun ke-23 iaitu tahun kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril datang dua kali. Biasa datang sekali, datang dua kali. Maka Rasulullah kata, aku rasalah illa an hadara ajali. Aku rasa tahun ni tahun aku matilah. Sebab biasa datang sekali, tiba-tiba datang dua kali. Maka tuan-tuan, itulah tadarus yang berlaku dengan antara Rasulullah dengan Jibril. Maknanya Jibril
mengajar kepada Nabi, membetulkan apa yang tidak sempurna, sehinggalah kerana Al-Quran itu adalah merupakan daripada Allah Subhanahu wa taala, perlu dijaga. Subhanallah. Tuan Doktor, bila sebut tentang betapa pemurahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas tu kita masuk pula kepada konten kita pada malam ni, iaitu bertadarusnya Nabi. Dua perkara yang saya tu dapat poin daripada hadis ni saja, Doktor. Yang pertama, saya nak kenalah follow jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dari sudut pemurahnya. Seboleh mungkin semampu saya nak kena, ayat mudahnya, infaklah, bersedekah. Bersedekah semampu saya. Nak pula kita dalam bulan Ramadan ni. Okay. Satu. Dua, saya nak kena sungguh-sungguh juga bertadarus, mengulang kaji bacaan Quran saya. Benar. Nombor satu sebabnya apa? Nabi, insan yang kita cinta ni, insan yang kita cukup-cukup inspirasikan dalam hidup kita ini, buat macam tu dalam bulan Ramadan. Kalau saya tak buat, Doktor, saya kata teruklah saya ni, Doktor. Sama Ustaz pun sama. Allah. Kena buat juga. Kena buat juga. Kita sama-sama buat. Tuan Doktor, untuk saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sama-sama buat untuk kita bertadarus. Memang kena sangat hadis ini dengan episod kita pada hari ini, iaitu kelebihan tadarus dan khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Akan ada banyak lagi persoalan yang kita akan bincangkan dengan Dr. Luqman kita pada malam ni. Namun kita nak berhenti rehat dahulu. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bonda kerana terus setia bersama-sama dengan Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah. Tadi kita dah berbicara, kita dah nampak dah poin-poin yang besarnya ada dua, tuan-tuan dan puan-puan. Satu, kita semua nak jadi pemurah, nak ikut contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita nak ikut jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bertadarus. Ini soalan yang kita nak tanya ni kepada panel kita, Dr. Luqman. Doktor, memang saban tahun perkataan tadarus ni dia memang kita sebut sinonim lah dengan Ramadan. Dia kalau tak ada tadarus ni dia macam pelik sangat. Cuma soalan yang paling utama bagi saya lah, saya kira soalan paling utama, bila sebut tadarus, tadarus ni apa sebenarnya? Itu satu. Saya ingat saya nak rangkumkan soalannya. Tadarus ni apa sebenarnya? Dan bila dalam hadis tu tadi sebut Nabi Muhammad SAW bertadarus dengan malaikat Jibril, macam mana sebenarnya Nabi buat? Silakan. Kalau tahu, Doktor. Baik, terima kasih Coach Jamil. Soalan sangat baik, dan tuan-tuan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Bila disebutkan tentang perkataan tadarus, asal perkataan itu mujarrad, dipanggil akar perkataan itu, ia darasa. Jadi ditambah pula tadarasa, ia tadarasu, tadarusan. Darasa itu makna belajar. Ana adrusu, saya belajar. Bila sebut tadarasa, dua pihak. Saling belajar, mempelajari, mengajar. Dia dua pihak. Sebab itulah bila kita guna perkataan tadarus, bagaimana tadarus? Maksudnya dalam satu kumpulan yang ada itu saling membantu, belajar antara satu sama lain. Cuma kadang-kadang dalam masyarakat kita yang tadarus ataupun halaqah, kita panggil juga halaqah Quran, kadang-kadang dia jadi sensitif sikit nak menegur-negur ni lah.
Kenapa? Betul. Kerana mungkin menyebabkan kawan kita malu dan seumpamanya. Akhir dia kata balik, awak pun bukan betul sangat pun. Jadi dia masalah pula. Faham. Jadi secara tak langsung tuan-tuan, kita cuba mengambil jalan tengah lah. Okey. Kalau kesalahan tu sangat besar, maka kita kena perbetulkan lah. Kalaulah kesalahan tu sikit-sikit, boleh ditolak ansur. Maksudnya panjang pendek, kurang dengung sikit, apa semua. Maka yang ini insya-Allah kita bolehlah sebagai tidak merencatkan perjalanan tadarus tersebut. Okey. Jadi dengan sebab itu, bila sebut perkataan tadarus itu adalah maksud mempelajari. Nah, baik, dalam konteks Rasulullah dengan Jibril alaihissalam, Baik. memang tuan-tuan, Jibril ini memang sudah dilengkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada sifat pelupa, Ya. dia tidak macam manusia. Jadi apa-apa sahaja ayat mula-mula Ustaz baca tadi, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Turunnya Al-Quran itu daripada Tuhan, tapi turunnya dengan nazala bihi ruhul amin, iaitu dengan Jibril alaihissalam. Jadi tugas Jibril membawa ini, dan tuan-tuan kena ingat, malaikat ini sifatnya ialah la ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak pernah sekali-kali bermaksiat kepada Allah. Ya. Coach Jamil, ada satu dalam dipanggil bahasa Inggeris punya bidalan kata-kata tu kan, disebut, dia kata even angel make mistake. Jadi perbincangan dalam beberapa tahun lepas. Okey. Even angel maksud apa ini? Apa maksud? Kalau maksud malaikat, salah. Malaikat berlaku salah, tak ada. Sebab Allah kata la ya'sunallaha ma amarah. Malaikat tidak akan berbuat maksiat kepada Allah, tak akan salah ia. Okey. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia hanya buat apa yang Allah perintah. Baik. Tapi kalau maksud dalam Ustaz buka dalam kamus Inggeris, angel itu juga ada merujuk kepada orang baik-baik. Bahkan orang baik-baik berbuat salah, itu Ustaz setuju. Okey. Sebab dia ada dua makna. Ada dua makna. Okey, Tapi okey. kalau maksud penggunaan biasa digunakan ialah angel itu maksud malaikat. Ya. Kalau makna malaikat salah. Salah. Itu bukan yang sebenarnya. Baik. Jadi kita dah nampak tu tadi, bila sebut tentang tadarus tadi doktor kan, tadarus, saya baca, awak betulkan saya, awak baca, saya betulkan awak. Okey. Betul. Hanya mungkin macam doktor sebutlah, realiti dalam masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan kan, nak menegur tu, kan, dia sekarang tu mungkin yang mungkin cadangan dia macam mana doktor, kena ada tuan guru ke dalam satu grup tu, macam mana doktor kalau boleh bagi cadangan tadarus tu? Baik, terima kasih kepada Coach Syamil. Soalan sangat baik, dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, yang cantik sekali seorang guru lah kena ada. Okey. Mana yang lain-lain akan mendengar kalau ditegur pun dia tak akan rasa keberatan kerana ada guru. Tapi biasanya oleh kerana dalam tadarus pada Ramadan apa semua, kita nak cari seorang guru tu mungkin kepayahan juga. Okey. Ustaz beritahu begini, tuan-tuan, lihat dulu orang yang dalam kumpulan kita itu memang orang kaki masjid dah, orang tetap dah dengan baca Al-Quran. Maka yang seperti ini bolehlah kita berbahasa basi dengan dia, maksud kalau nak tegur apa semua. Kalau dia orang baru, maka kita kena tolak ansur. Dalam Islam ni dia ada kaedahnya. Okey. Kalau kita tegur menyebabkan esok tak datang dah, satu kerugian sangat-sangat. Tegur tu betul lah, dia baca salah, ya memang dia salah. Tapi jangan menyebabkan dia salah itu kita tegur sampai esok dia tak datang je dah. Segan, malu katanya dah. Jadi jadi kena ada imbangan jugalah. Itu dalam teori pendidikan pun sama. Okey. Jadi nak menegur tu pun dia kena ada ilmu nak menegur tu. Benar. Jadi mungkin nak kena buat kursus sebelum buat tadarus tu, buat kursus nak menegur dulu kan, macam mana? Tidaklah sampai kursus juga kan. Dia lebih kepada macam mana saya nak mengajak masyarakat boleh kembali kepada Quran, dia mula nak baca Quran, kemudian daripada situ develop. Sikit-sikit. Doktor, bila kita sebut tentang tadarus, dia ada satu perkataan lagi yang dia takkan lari. Dia mesti orang kata apa, jadi package. Khatam. Bila tadarus, dia macam kalau tak buat majlis khatam dia jadi macam tak sah. Kan. Doktor boleh terangkan dulu tentang khatam tu apa dulu doktor? Kita terang yang tu dulu. Okay. Baik, terima kasih Coach Jamil. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Bila sebutkan tentang khatam Al-Quran ini, maksudnya kita mengkhatam 30 juzuk Al-Quran. Itu istilah khatam yang difahami oleh semua kita lah. Cuma kadang-kadang tempat kita jadi adat.
dia kena buat pulut kuning. Oh. Dah, kalau Ya. tak buat tu macam tak sah, tak Ya. khatam lagi katanya. Satu, adat yang kedua orang kita khatam ini ialah khatam Al-Quran. Dia habis belajar, ngaji semua, dia tutup Quran, dia pun simpan dalam rak elok-elok, tak buka-buka dah. Alamak. Ini satu masalah juga. Jadi tuan-tuan kena ubah perkara Ya, itu sebutlah. ya. Jadi nak buat pulut kuning itu hanya semata-mata untuk gembiranya kita, tak ada masalah lah. Dia tidak berkait apa-apa dengan pulut Ya. kuning itu sebenarnya. Jadi tuan-tuan itu tidak ada masalah. Baik, bila disebut tentang khatam Al-Quran ini, yang dibuat tempat kita tu ada beberapa keadaan. Okey. Dah. Satu dalam majlis tadarus yang macam Coach Jamil tu sebut tadi lah, dalam tadarus Al-Quran. Makna orang ni baca sikit sampai Habis. habis. Maknanya hari ni juz pertama, kedua, tiga dan ha. seterus. Kemudian ada yang kedua yang agak kita kata baru sikit, iaitu khusus masa PKP lah. Kan Ramadan pertama kita tak boleh, itu Ramadan kedua pun Ya, tak dapat. Jadi buat secara online. Online. Secara online ni kalaulah dalam itu kita jumpa ramai-ramai dalam online itu, masing-masing baca sikit-sikit masih menyamai sebenarnya. Cuma platform berjumpa Platform saja. macam itu beza. Okey. Cuma ada satu cara lagi yang dia buat ini, baca kamu satu juz. Katakanlah Ustaz satu juz, Okey. Ustaz Amir satu juz, Okey. kru-kru yang lain satu juz. Okey. Tak berjumpa dan tak mendengar pun. Okey. Adakah boleh? Ha. Ada. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, jawapannya ialah sebenarnya boleh. Tidak ada masalah. Oh. Pahala dapat ke tidak? Kita harap makjur. Kita harap itu mendapat pahala. Okey. Cuma kalau nak kata itu orang itu khatam 30 juzuk, itu adalah lebih baik. Siapa-siapa khatam 30 juzuk untuk diri dia sendiri itu lebih baik. Sebab cara bacaan sebegitu kekurangannya pertama sekali ialah tidak ada guru. Okey, faham. Tak ada siapa mendengar. Kita salah betul entah apa, tak tahu, wallahu a'lam dah. Jadi kemudian mungkin di kalangan sahabat-sahabat kita tu tak membaca pun ada, mungkin ada halangan apa semualah kan, ataupun dia malas ke apa. Tapi dia masa nak terima tu dia segan pula nak tolak. Faham. Akhirnya dia terima, dia tak baca pun. Jadi itu keadaan-keadaan yang berlaku. Tapi sejauh mana yang dia membaca Al-Quran, maka itu dikira pahala, insya-Allah. Kira pahala. Jadi saya nak recap balik point tu doktor ya. Kita ada platform yang offline, maksudnya yang biasalah. Kita pun alhamdulillah sekarang ni pun insya-Allah start daripada awal puasa itu pun dah boleh dah kita nak jemaah, tak ada jarak apa semua. So dah boleh nak bertemu. Jadi itu dah tak ada isu. Yang kita jadi persoalan yang bila doktor baca satu juzuk sendiri, saya juzuk dua sendiri, ni kawan-kawan ni pula juzuk masing-masing sendiri. Okey, itu persoalan yang ada timbul tu kan, which is soalannya boleh ke tak boleh? Jawapan nombor satu, dia boleh. Boleh. Hanya jika nak tanya mana yang lebih baik, tentulah yang Ustaz baca saya dengar, saya baca Ustaz dengar. Itu maksudnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah jelas sekarang ni, ayah dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada pilihan dan tentulah kita nak ambil yang lebih baik, yang kita nampak ada dia punya susu galur je doktor ya. Susu galur dia. Macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertadarus dengan Jibril alaihi salam, dan Nabi baca, malaikat Jibril dengar. Dia macam tu tuan-tuan perempuan. Kita ada pilihan, mana-mana pun okey, tinggal lagi kita ada pilihan yang lebih baik. Yang lebih baik inilah tentulah yang nak jadi pilihan kita. Doktor, bulan Ramadan sinonim dengan Quran. Bulan Ramadan sinonim dengan kita bertadarus, sinonim dengan kita buat majlis khatam. Berlipat ganda ke pahala baca Quran dalam bulan Ramadan ni? Baiklah. Terima kasih ke Coach Jamil dan tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Kalau nak tambah sikit, bulan Ramadan sinonim bazar Ramadan. Baik. Tak adalah, menyakat sikit. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, bulan Ramadan adalah satu bulan yang Allah menambah ganjarannya sebagaimana yang Allah nak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Walaupun ayat itu berkenaan dengan orang bernafkah, beri zakat, beri sedekah dan seumpamanya, tapi maksudnya ialah Allah boleh menambah apa saja dia suka. Baik. Sebagaimana dalam kisah puasa itu, was-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku dan aku boleh beri sebagai berapa aku nak. Itu yang kelebihan yang ada pada puasa dan juga pada bulan Ramadan. Cuma tuan-tuan, khususnya rahmat Allah sekalian,
Di dalam hadis-hadis menyebut tentang kelebihan Ramadan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat salafus saleh memang dia khusus sungguh nak baca Quran, nak beramal ibadat pada bulan Ramadan. Oh, baik. Satu perkara Syamil Ustaz nak Ya. sebut sini, ada orang suka malahan dia buat tajuk lah, Okey. jangan jadi hamba Ramadan. Baik. Nah, Baik. jangan jadi hamba Ramadan. Baik, Ustaz nak cakap, jangan jadi hamba Ramadan ni dia ada dua keadaan. Satu betul, satu tak betul. Okey. Satu yang apa ni tak betul, betulnya ialah kalaulah orang tu menjadi hamba Ramadan, memang itu memang salah. Mana tajuk itu betul lah. Okey. Salah 100%. Mhm. Tetapi tuan-tuan, kalau bermaksud supaya jangan beribadat pada Ramadan, sebenarnya bulan lain pun kita tak ibadat mana juga. Okey. Jadi masuk Ramadan pun kurang juga ibadat, itu tak betul. Okey. Sebab Rasulullah mengkhususkan ibadat pada Ramadan, Baik, para sahabat baik. sama dan tabi'in ini sama. Perkataan tu tadi, jangan jadi hamba Ramadan, yang kita nak bawakan meaning dia. Iya, Maknanya ialah kalau selama ni lah bulan-bulan lain tu saya tak adalah buat ibadat, sekurang-kurangnya bulan Ramadan ni ambil lah fadilat yang ada. Iya, Betul macam tu betul. kan? Dengan ada solat sunat tarawihnya yang kita duk buat tadi, dengan baca Quran. Kita nak ikut Rasulullah. Iya, benar. Kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas ini doktor, kita nak berhenti rehat sekejap lagi. Selepas ini kita nak tengok juga pada soalan-soalan peserta. Ni ada soalan peserta yang kita dah kumpulkan ni doktor. Dan menariknya dalam soalan peserta tu ada juga yang nak bertanya tentang, saya macam bocor sikit soalan tu, bertanya tentang macam mana ulama, maksudnya para sahabat, para selain daripada Nabi. Iya. Macam mana mereka menghidupkan yang disebut sebagai tadarus Quran tu doktor. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada banyak lagi persoalan. Kita akan bersama. Jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar. Teruskan bersama Bedah Hadis edisi Ramadan. Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bonda kerana terus setia bersama-sama dengan kita di Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah. Kita berbincang best pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, dapat mengetahui cerita tentang apa itu tadarus, apa itu tentang khatam Quran, macam mana yang kita boleh buat dekat tempat kita supaya apa yang kita buat tu betul-betul menjadikan puasa kita pada Ramadan kali ini lebih yakin dan lebih bermakna, insya-Allah. Baik, doktor, kita nak tengok kepada soalan peserta. Ni ada soalan-soalan peserta yang dah dikumpulkan oleh pihak penerbit kita ni. Kan? Jom kita nak tengok dulu pada soalan pertama. Kita tunggu layaran di layar kita. Soalannya ialah, bolehkah Ustaz ceritakan sedikit kisah ulama yang khatam Quran? Ini satu. Ni kalau nak minta Ustaz urai, banyak ni. Kita pilih lah, doktor ya. Kita pilih lah beberapa. Selain daripada Nabi Muhammad SAW, kita dah tahu tadi, setiap Ramadan, Nabi memang tadarus dengan malaikat Jibril sampai ke hujung hayat baginda dua kali. Macam mana dengan yang lain? Bila bagi saya macam sahabat Nabi, para ulama sekarang, Dr. Syed. Terima kasih kepada yang bertanya, Iman tadi ya. Iman. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, berkenaan dengan
bagaimana salafus salih. Salafus salih ni kita yang kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga, 300 tahun. Okey. Yang ini dah disebut oleh para ulama salafus salih. Golongan yang terdahulu yang sangat salih pada zaman itu. Baik. Mereka ini mengkhatamkan Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak rujuk, boleh rujuk kita Al-Azkar Imam Nawawi. Baik. Banyak diceritakan tentang perkara ini. Iaitu kebiasaan yang sangat biasa, kita kata paling teruk lah. Mereka khatam Quran sebulan sekali. Maknanya 1 juzuk 1 hari. Minimum. Okey. Ya. Lebih pada tu tak dijumpai lah. Tu satu. Mana 1 juzuk tu wajib 1 hari. Okey. Sebulan khatam. Yang kedua ialah tuan-tuan yang lebih banyak daripada itu sikit lagi. Iaitu 7 hari. Sekali khatam. 7 hari sekali khatam. 7 hari sekali khatam. Ui. Kita rasa dia tak buat kerja apa kan maknya. Ya. Tuan-tuan dah, ini kelebihan mereka. Yalah. Sebagaimana kita boleh berjaga malam tengok bola. Baik. Dan kita okey. Kalau setengah orang nak movie, dia tengok movie Hindustan ke apa semua. Ya. Okey. Sama ada juga mereka ni okey dengan baca Al-Quran. Maknanya kalau rasa baca Quran tu rasa senang, rasa seronok, rasa hilang stres, gitu. Allah. Ini yang berlaku kepada mereka. 7 hari sekali khatam. Dan dia ada sifir dia. Kau Jamil. Fami bisyauqin fa mi ya ba shin waw qaf 7 hari. Maknanya fa tu surah Fatihah sampai surah Al-Maidah. Al-Maidah tu 6 juzuk tu. Okey. Esoknya Maidah sampai kepada Yunus. Surah Yunus. Lebih kurang lah 6 juzuk juga. Surah fa mim ya ba Bani Israel. Yunus sampai surah Al-Isra. Itu kurang sikit dalam 4 juzuk. Baik. Kemudian bi shin Syu'ara. Surah Syu'ara. Kemudian fami bi syaw wa was-saffat, dan yang akhir sekali qaf. Lepas qaf itu balik kepada surah Fatihah semula. Itulah setiap hari dengan jumlah yang dia buat sifir itulah untuk mudah-mudah bagi dia. Fami bi syauqin. Mulutku dalam keasyikan. Itu maknanya. Asyik dengan Al-Quran. Subhanallah. Baik. Lebih daripada itu ada lagi. Iaitu mengkhatamkan 3 hari sekali. Maknanya 10 juz 1 hari. Dahsyat kan? Ustaz dah mula tak terfikir macam mana dia buat. Ya. 3 hari sekali khatam. Baik. Ini ramai. Kemudian yang lebih daripada itu khatam 30 juz 1 hari. Allah. Termasuk dalamnya adalah Imam Syafi'i. Subhanallah. Imam mazhab itu 31 hari ni biasa dia boleh buat. Khatam 1 hari sekali. 1 hari sekali. Subhanallah. Lebih daripada itu ialah 1 kali siang khatam, malam 1 kali. Salah seorang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia khatam dalam bulan Ramadan 60 kali. Sehari 2 kali? 2 kali. Masya Allah. Kita boleh cerita tuan-tuan, sangat luar biasa. Ini kerja apa dia sebenarnya. Sampai boleh begitu sekali. Masya Allah. Kebenarnya lebih hebat begitu tuan-tuan. Mengkhatamkan Al-Quran di dalam salat. 1 rakaat witir, 30 juzuk. Ini terkenal, salah seorangnya ialah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Lepas Isyak dia sembahyang 1 rakaat dia witir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Habis minal jinnati wan nas, baru rakaat. 1 rakaat witir tu? Ya, 1 rakaat witir. 1 Quran? Ya, 1 Quran. Subhanallah. Dulu saya tak nak fikir macam mana dia. Ya. Tuan-tuan, Ustaz melihat ini sebagai karamah, kemuliaan yang Allah beri kepada dia lah. Satu. Tapi rupanya sekarang ini terbukti perkara ini boleh buat. Okey. Cuma masalah kesungguhan, masalah hidayat daripada Tuhan itulah. Baik. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, cuba cari Khatmil Quran fi 10 saat. Khatam Quran dalam 10 jam. Okey. Ada yang syekh yang baca Quran, kemudian dia digabung-gabung lah, bukan dia baca terus, tapi dia baca-baca, dia cantumkan semua sekalian. 10 jam itu khatam Al-Quran. Rupanya boleh dalam masa 10 jam. Sebenarnya boleh? Sebenarnya boleh. Okey. Jadi itulah keadaannya. Dan tuan-tuan, muslim-muslimat berrahmat Allah sekalian, bila kita mendengar kisah-kisah seperti ini, kita rasa
jauhnya kita dengan Allah. diorang dengan salafus Betul, salafus betul soleh. lah doktor. Agak-agaknya tuan-tuan kalau kita fikir balik di akhirat kelak, mudah-mudahan kita Coach Jamil semua sekali masuk syurga. Amin ya rabbal alamin dah. amin. Kita beratur tu berapa jauh kita kat depan sana. Oi, Makali kita ngendap-ngendap tengok mana ya jauhnya nak pergi. Kita baca Quran sikit. Dia orang tu Masya Allah, dia tak tahu nak cerita dia punya amalan ya. Sampai ke tahap itu seolah-olah kita sangat jauh. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan program seperti ini akan menyebabkan kita rasa tergalak, suka untuk baca Al-Quran insya-Allah. jadi semangat. Kesemangat. Jadi semangat. Tuan-tuan perempuan, saya terkesima khatam 30 hari sebulan bagi saya tak adalah terlalu pelik sebab biasa buat. Kan kita sebelum solat ambil 2 helai kita buat secara kita rancang lah. Tapi bila dah masuk 7 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, 1 hari 2 kali khatam, 1 rakaat khatam, Allah. Memang kualiti tu memang jauh berbeza. Tetapi ceritanya apa dia tuan-tuan perempuan, yang penting kita mula buat sesuatu. Ya. Jangan dengar saja lepas tu Allah putus asa. tak betul. Tak boleh nak buat. Kita dah dengar, jadi semangat untuk kita nak terus buat pada kadar mampu kita. Sebab dia bukan cerita tentang mampu nombor 1, dia cerita tentang mahu atau tidak kita nak buat. Baik, kita nak tengok kepada soalan seterusnya doktor Kita nak soalan peserta kita yang seterusnya. Okey. Khatam Quran tanpa bertadarus lebih baik atau tadarus Quran tapi tidak khatam lebih baik? Saya fahami sebagai ni doktor, khatam Quran tanpa bertadarus maksudnya baca sendirilah. Saya faham macam tu. Atau tadarus Quran tapi tak khatam lebih. Tak apalah. Kita sebut khatam Quran tanpa tadarus tu maksud saya baca seorang-seorang khatam tu lagi baik ke ataupun bertadaruslah walaupun tak khatam. Sila doktor. Baik, tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian. Sebenarnya pada hakikat salafus salih, contohlah Imam Syafi'i, dia bulan lain tu dia mengajar habis belajar tentang Qurannya apa semua tu memang dahsyat. Jadi bulan Ramadan dia cuti khusus untuk baca Quran saja. Bulan Ramadan. Jadi memadai lah sebab bulan lain tu memang dah dia full swing lah. Full sekali dah. Ramadan khusus untuk itu. Kita ni tuan-tuan nampaknya daripada awal duk bagi-bagi gitulah kan. Jadi kalau kita nak buat macam salafus soleh buat hanya baca Quran tanpa mempelajari tadabburnya, tadarusnya semua sekali kita tak buat, maka ustaz rasa ginilah, kita bahagi-bahagikan. Baik. Maknanya kalau ada kemampuan kita khatamkan. Tetapi kalaulah dengan khatam itu menyebabkan kita tertinggal tadarusnya, tadabbur apa semua, maka kurangkan sikit supaya masa boleh dibahagikan. Baik. Tapi tidak menafikan kalau khatam 30 juzuk dan juga tadabburnya tadarus itu sangat-sangat baiklah. Itu lebih baiklah. Itu kita tak nafi yang itulah. Tentu kalau kita sebut option yang terbaik, khatam pun tadarus pun dengan tadabbur itu of course yang terbaik. Ya, terbaik. Tinggal lagi kalau tak dapat buat semua jangan tinggal semua. Jangan tinggal semua. Betul ya. Kalau tak dapat semua jangan tinggal semua. Terima kasih doktor. Ada fik dia ada situ mala yudraku kullu la yutraku jullu. Kalau bahasa mudah tadilah iaitu kalau tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Buat mana yang mampu, yang penting ada mahu nak buat pada mulanya. Baik. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Soalan yang seterusnya ialah apakah hukum khatam secara berkumpulan tapi dilaksanakan berasingan di rumah masing tanpa mendengar ahli kumpulan yang lain bertilawah? Adakah ia dikira khatam? Ini soalan ni awal tadi. Bolehlah. Doktor kita respon lah sebab ada soalan ni. Silakan. Jadi terima kasih kepada Zakia tadi bertanya. Soalan yang sangat baik. Sebenarnya kita ada bincang pada awal tadi. Tapi tak perlu soalan secara ringkas. Sebenarnya Al-Quran ini termasuk dalam bacaan-bacaan yang dibenarkan oleh syarak, bukan terikat dengan suatu kaedah tertentu. Maksudnya kalau sembahyang ada waktu. Ada waktu dia. Ada syarat-syaratnya. Al-Quran nak baca bila-bila selagi tempat tu tempat yang elok, selagi mana tidak ada perkara-perkara haram apa semua itu boleh. Jadi maknanya kalau baca begitu pun insya-Allah ma'jur. Tinggal lagi kalau kita buat majlis khatam pun dalam keadaan demikian, Ustaz rasa ada beberapa kelompangan lah. Kelompangan tadi tidak bertadarus, jadi tak ada siapa mendengar bacaan kita, betul salah pun tak tahu. Mungkin ada di kalangan ahli-ahli kita tu sakit ke apa, jadi tak baca, jadi kita anggap baca, akhirnya 30 juzuk juga. Jadi sekadar Ustaz anggapnya boleh memberi semangat.
supaya kita bersemangat untuk baca Quran, insya-Allah ma'jurlah, diberi pahala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya suka nak bawa perkataan ni doktor ya. Yang penting ada mahu tu. Iya benar. Ada mahu kita buat sebab antara motivasi besar kita tuan-tuan dan puan-puan sebab Rasulullah buat. Iya, benar. Dan dalam surah Ali Imran juga kan doktor ayat 31 ya Allah Taala suruh Nabi Muhammad beritahu kepada umat kalau betul sayang ke Allah Taala ikut Nabi Muhammad. Ya, Dan antara perkara yang Nabi Muhammad buat adalah tadarus Quran. Tadarus Quran. Baca Quran tu. So kita ikut Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. baca Quran. Kita ni dah orang kata apa, masa mencemburui kita. Masya-Allah. Soalan banyak lagi ya, tetapi kita tak nak Ya. doktor ya nak kena tutup jugalah kan. Okey. Sebab kita punya kekangan masa ni, tapi tentulah harapan besar kita agar tuan-tuan puan-puan sidang penonton dapat meluas sebarkan perkongsian kita ni agar ramai boleh dapat manfaat. Ya, benar. Tercetus rasa nak baca Quran, semangat baca Quran dan terus tambah baik baca Quran. Sebagai hujung kata ni doktor, buah simpul ataupun nasihat daripada Ya. doktor tentulah untuk saya dan juga para penonton bedah hadis kita. Silakan doktor. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat dan rahmat Allah sekalian, sebagai ialah kesimpulan yang kita boleh buat. Tuan-tuan jangan berhenti membaca Al-Quran. Yang disebut dalam hadis yang sangat jelas, iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabihi. Quran ni akan memberi syafaat di akhirat kelak. Tak ada orang lain disebut, tapi Quran disebut dengan jelas. Maknanya tuan-tuan, yang tuan-tuan kita berdamping itu, dia akan membantu kita di kubur, kemudian di mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berilah masa, berilah kesungguhan untuk membaca Al-Quran, satu. Nombor dua ialah memahami, bertadabbur dengannya. Nombor tiga untuk beramal. Tuan-tuan, selamat kita dunia dan akhirat insya-Allah. Alhamdulillah, Ya. jazakallah Masya khair Allah. Dr. Luqman. Tuan-tuan dan Ya, puan-puan, saya nak rangkumkan tuan-tuan dan puan-puan, usahakan terus bersungguh-sungguh baca Quran, cari ilmu untuk nak baca Quran. Bila dah baca Quran, tuan-tuan dan puan-puan, usahakan untuk nak fahami Al-Quran itu, apa kandungan dalamnya, tadabbur Quran. Lepas tu usahakan bila dah faham, kena amal Quran tu dan jangan lupa untuk nak sebarkan Al-Quran itu. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah semoga apa yang kita usahakan itu Allah Taala pandang usaha kita dan jadi asbab dapat redha Allah Taala. Sekali lagi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Luqman Kembali. sudi bersama-sama dengan kita alhamdulillah di bedah hadis ini. Juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton setia bersama dengan bedah hadis ini. Teruskan menonton, teruskan share, sebar-sebarkan agar ramai dapat manfaat daripada program kita ini. Moga-moga dengan usaha kita ini, kita semua mendapat redha Allah Ta'ala. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod-episod yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sampai kita jumpa lagi dalam bedah hadis edisi Ramadan gaya Rasulullah. Saya Ko Jamil Wahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli